Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya di bawah tajuk peristilahan dan kata pinjaman. Untuk pengetahuan semua, peristilahan dan juga kata pinjaman merupakan subbab yang berbeza ya. Kedua-duanya menunjukkan perspektif dan juga maksud yang berbeza. Jadi mula-mula ini saya akan terangkan subbab peristilahan. Peristilahan atau istilah ialah dari kosakata bahasa Melayu. Manakala dalam bahasa Inggeris, terjemahan bagi istilah ialah terminologi. Tentu anda kenal dengan bangunan yang ditunjukkan melalui paparan ini, bukan? Ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. DBP menjadi badan utama kerajaan dalam rangka istilah-istilah baharu untuk menambah dan memperbanyakkan kosakata bahasa Melayu untuk memperkaya bidang-bidang tertentu. Sedikit sebanyak, kosakata mengikut bidang anda telah pelajari dalam bab laras bahasa, bukan? Jadi harapnya semua ingat semula dalam bab yang dimaksudkan. Jadi, untuk melihat mengapa istilah perlu dibentuk bagi mewakili bidang-bidang utama, mari saya terangkan secara lebih lanjut. Buku-buku dan sumber-sumber bacaan yang berinformasi sangat signifikan dengan keperluan membentuk pelbagai istilah baharu bagi memperkata, kita boleh membincang dan kita juga mampu menghuraikan pelbagai bidang walaupun bidang-bidang itu berimpak tinggi seperti sains dan teknologi, kejuruteraan, fizik, biologi, perubatan, aeroangkasa dan banyak lagi. Samalah juga dalam konteks lisan ya. Misalnya semasa bermesyuarat atau berurusan dengan pihak-pihak tertentu yang berlainan bidang dengan kita, sudah tentu sedikit sebanyak anda harus tahu ya istilah-istilah terkini yang mewakili rujukan-rujukan terkini ataupun perkara-perkara terkini bagi membolehkan komunikasi berjalan dengan lancar dan berkesan antara anda dengan pihak yang satu lagi ya. Baik ya, saya akan cuba terangkan sedikit mengenai pengenalan peristilahan di Malaysia ya. Okey, penggubalan ataupun pembentukan ataupun penciptaan istilah di Malaysia dilakukan melalui sistem mesyuarat jawatankuasa istilah ya. Jadi yang menganggotai jawatankuasa tersebut ialah pakar-pakar bahasa ya, sarjana-sarjana bahasa yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Jadi apabila mereka bermesyuarat, mereka akan menentukan, membincangkan ataupun melihat kepada kepentingan sesuatu istilah itu digubal ataupun dibentuk bagi mewakili bidang-bidang yang tertentu dan khususnya yang dapat menjadi faedah ataupun kepentingan khususnya kepada dunia pendidikan. Jadi kalau kita lihat ya, istilah ni sebenarnya berkembang sangat pesat mengikut perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi pada saya pembentukan istilah dalam bidang ilmu dan teknologi merupakan satu perkembangan yang sangat positif yang dapat menunjukkan kemajuan sesebuah bangsa, dan inilah yang kita harapkan apabila rakyat Malaysia menggubal lebih banyak perkataan yang mewakili bidang sains dan teknologi, bermakna kita ke arah bangsa yang maju. Baiklah pelajar semua, berikutnya sesuatu yang sangat penting untuk saya sampaikan ya. Okey, dalam konteks pembentukan budaya ilmu, apabila kita memperkatakan pembentukan ataupun menggalakkan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia, penggubalan istilah ni memainkan peranan yang sangat penting ya apabila kita membentuk, kita menggubal perkataan baharu ataupun istilah baharu
Tujuannya untuk memenuhi keperluan kita memperkatakan pelbagai bidang. Jadi bidang-bidang yang diutamakan boleh menjadi bidang ilmu, dan di sini dapat menunjukkan ketinggian intelektualisasi masyarakat kita, budaya kita, bangsa kita dalam konteks bahasa Melayu. Jadi pembentukan istilah sangat penting dilakukan dari semasa ke semasa bagi memperkatakan isu, bagi memperkatakan bidang, bagi memperkatakan kewujudan perkara-perkara terkini. Itulah yang perlu kita fokuskan. Perkara berikut perlu diperjelas. Baik, saya bacakan dahulu ya. Pertumbuhan konsep yang pesat dalam semua bidang kegiatan manusia telah menimbulkan masalah komunikasi. Komunikasi antara orang dengan mesin, mesin dengan mesin ataupun individu dengan individu. Jadi di sini saya akan terangkan maksudnya ialah apabila istilah-istilah baharu dicipta, maka menyenangkan, memudahkan kerja manusia. Jadi kalau kita lihat dalam komputer, istilah-istilah terkini yang diberikan, yang disediakan di dalam aplikasi-aplikasi komputer, tidak semua orang boleh faham, semua orang boleh tahu maksudnya, kerana istilah-istilah seperti mana telah disebutkan tadi didominasi oleh individu-individu yang ahli dalam bidang-bidangnya. Jadi bagaimana boleh kita faham ataupun kita tahu maksudnya ialah dengan cara membaca ataupun beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi itu satunya. Jadi kelemahan yang lain ialah apabila kita berbual dengan individu lain, dengan bidang yang lain, sudah tentu kita ada perkataan-perkataan yang kita tidak biasa, yang kita baru dengar. Jadi sangat penting untuk kita cuba menjadikan diri kita sebahagian daripada kelompok individu yang mahir dalam bidang-bidang yang tertentu. Walaupun kita nampak seakan itu satu masalah, tetapi kepentingannya tidak boleh disangkal apabila kemajuan sesebuah negara dilihat kepada kemampuan ataupun keterujaan masyarakat itu sendiri menguasai sesuatu bahasa dan juga kemampuan sesuatu masyarakat itu mencipta istilah-istilah yang baru yang dapat membantu mereka untuk membincangkan ataupun memperkatakan perkara-perkara baru. Berikutnya, ini juga penting ya. Saya akan terangkan perbezaan antara istilah dengan kata atau morfologi. Okey, kita perlu lihat dari aspek khususnya sesuatu makna itu ya. Okey, saya mulakan dengan kata dulu ataupun morfologi. Okey, kata atau perkataan ataupun kita kenali sebagai morfologi ada banyak di dalam kamus. Kita boleh lihat dalam kamus ada berjuta perkataan ataupun morfologi, dan juga perkataan tadi juga mempunyai makna, tetapi maknanya bergantung kepada konteks atau situasi atau keperluan perkataan itu di dalam ayat ya. Okey, kita sebenarnya dah pun belajar aspek ini dalam bab semantik, iaitu di bawah sinonim, antonim, polisim, hiponim dan homonim. Iaitu satu perkataan boleh ada banyak makna dan perkataan-perkataan itu, makna-makna itu bergantung kepada konteks penggunaan di dalam sintaksis ataupun ayat. Okey, berbeza ya, berbeza dengan istilah. Istilah juga ada di dalam kamus dan ada juga maknanya, sama seperti kata tadi ataupun morfologi. Tetapi bezanya ialah makna sesuatu istilah lebih khusus untuk dirinya sahaja. Ya, dia tidak ada pelbagai makna. Dan makna yang wujud itu tidak akan berubah walaupun dalam konteks ayat yang berbeza-beza. Di situ perbandingan, perbezaan antara perkataan dengan istilah sangat ketara, dan saya sebenarnya mengharapkan anda jelas di situ ya, perbezaan yang sangat mudah untuk difahami.
Okey, seterusnya kita melihat apakah faktor-faktor pembentukan istilah dalam bahasa Melayu ya. Di sini ada 5 faktor kita lihat sepintas lalu dan saya akan terangkan dalam paparan-paparan yang berikutnya. Yang pertama ialah apa faktornya? Okey, pemilihan kata daripada bahasa Melayu. Faktor kedua ialah pemilihan kata daripada rumpun Melayu. Faktor ketiga, perbendaharaan kata bahasa asal. Keempat, faktor penyerapan istilah asing dan juga faktor yang kelima ialah istilah asing yang sudah lazim dan tetap. Jadi, saya terangkan dalam paparan-paparan yang berikutnya. Kita lihat faktor yang pertama iaitu disebabkan oleh pemilihan kata itu perlu dibuat daripada bahasa Melayu. Maksudnya begini, okey, pada perenggan yang kedua ataupun baris yang kedua selepas pembentukan istilah merupakan proses mengambil kata daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu. Okey, kita lihat syarat-syarat tersebut ialah, di sinilah yang saya maksudkan mengapa istilah itu dibentuk. Kerana apa? Okey, hospital dahulunya dikenali sebagai rumah sakit. Jadi ia memberikan konotasi yang tidak mempunyai kedudukan yang baik, maksudnya agak sumbang bunyinya. Jadi konotasinya agak buruk. Jadi di sinilah peranan mencipta ataupun menggubal istilah baharu bagi menggantikan perkataan rumah sakit. Jadi apakah perkataan yang dipilih? Kita meminjam perkataan itu dari bahasa Inggeris, iaitu kita meminjam perkataan hospital. Bermakna di sini hospital juga ada di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Asalnya dari bahasa Inggeris. Kita terpaksa membuat peminjaman perkataan. Begitu juga dengan perkataan fisiologi. Bahasa asal yang ada, perkataan asal yang ada ialah kaji tugas organ. Di situ pada saya 3 perkataan mewakili satu perkataan. Sebenarnya apabila kita membincangkan satu-satu bidang yang agak tinggi impaknya, khususnya dalam bidang perubatan, sangat penting kita menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat ekonomi. Ya, jadi kaji tugas organ kita tukarkan kepada istilah yang lebih sophisticated, lebih moden yang kita perlu gunakan di dalam urusan yang berkaitan dengan perubatan, iaitu fisiologi juga. Di sini berlaku juga peminjaman kata. Jadi faktor yang pertama ialah disebabkan istilah yang sedia ada, iaitu pemilihan perkataan daripada bahasa Melayu. Perkataan yang telah sedia ada daripada bahasa Melayu itu dipilih untuk dimurnikan ataupun distandardkan ataupun dimodernkan, ataupun pada saya istilah yang paling mudah ialah kita membaik pulih. Di sinilah kemajuan sangat penting di dalam kita menentukan, ditentukan melalui penggunaan perkataan-perkataan. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang saya nak terangkan ialah berkaitan dengan wujudnya perkataan dari rumpun Melayu itu sendiri ya. Okey, kita sedar ya. Bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Nusantara, khususnya yang berasal dari tanah Jawa, Indonesia. Okey, maka pengaruh bahasa seperti bahasa Banjar, Sunda, bahasa Jawa telah sinonim dalam masyarakat kita. Wujud juga bahasa suku kaum Bumiputera negara kita seperti bahasa Iban, Dayak, Bidayuh, Kenyah dan banyak lagi yang telah memperkaya kamus melalui pembentukan istilah-istilah baharu. Jika anda lihat dari paparan ini, perkataan-perkataan seperti gambut, nyeri, engkabang dan dermaga sememangnya memang wujud dalam kamus dan kita sering gunakan ya. Okey, jadi idea pembentukan istilah sememangnya berkait rapat dengan perkataan yang telah sedia ada dari bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu.
Untuk faktor yang ketiga, sebab pembentukan istilah baharu sebenarnya berkait rapat dengan kewujudan perbendaharaan kata dari bahasa asal. Okey. Pengambilan perkataan dari bahasa asal sebenarnya dibenarkan ya, sekiranya istilah yang diperlukan itu tiada dalam bahasa Melayu atau bahasa serumpun yang lain. Okey, tapi penggubal istilah perlu menyesuaikan ejaan dan bunyi yang sesuai dengan sistem ejaan dan bunyi bahasa Melayu. Itu sangat penting untuk dipatuhi. Okey, kita juga kenali tindakan ini sebagai peminjaman bahasa, iaitu kita pinjam dari bahasa lain. Anda tentu pasti dan tentu faham, tentu mengetahui hal ini, kita memang meminjam perkataan dari bahasa Inggeris contohnya ya. Itu memang pasti. Okey. Cuba perhatikan contoh di bawah. Dua contoh ni hanya sebahagian kecil saja perkataan yang dipinjam dari bahasa Inggeris ya, khususnya bahasa Inggeris. Ada banyak lagi perkataan yang dipinjam. Perkataan seperti television, asalnya ejaannya berbeza dengan television, okey, kita pinjam tetapi bunyinya dikekalkan, bezanya hanyalah ejaan saja. Sama juga dengan struktur ataupun struktur, bunyinya dah berbeza mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Faktor yang berikutnya iaitu faktor yang keempat berkait rapat dengan perlunya kita serap istilah asing masuk ke dalam sistem istilah bahasa Melayu ya. Okey, kenapa jadi begini? Hal ini terjadi sebab ada perkataan-perkataan dari bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris, yang sesuai digunakan. Kenapa sesuai? Okey, kenapa sesuai? Sebab aspek maknanya itu berkait. Ya? Aspek maknanya itu berkait dan selain pada makna, penggunaannya, terjemahannya, yang sebenarnya disebabkan ada istilah bahasa Melayu yang ada banyak sinonim. Jadi untuk perkataan dari bahasa Melayu yang ada banyak sinonim, kita boleh cari perkataan-perkataan yang dari bahasa Inggeris khususnya untuk kita gunakan disebabkan masalah itu, iaitu istilah bahasa Melayu ada banyak sinonim. Okey. Tapi dalam hal ini hanya bentuk kata tunggal sahaja yang diserap. Kita tidak menyerap perkataan-perkataan yang berbentuk jamak, ya. Berbentuk jamak. Kita hanya menerima pakai, menggunakan, menyerap, membawa masuk, meminjam perkataan-perkataan tunggal sahaja. Okey, contoh yang boleh diberikan spektrum seperti yang dah lihat pada contoh, symptom, convocation, academy dan sebagainya. Itulah faktor yang kita boleh katakan kita perlu juga menyerap istilah asing disebabkan oleh keadaan ataupun isu yang berlaku dalam bahasa Melayu itu sendiri, iaitu satu perkataan ada banyak makna. Harapnya anda jelas untuk faktor yang keempat. Baik ya, akhir sekali ialah faktor yang kelima. Bahasa Melayu sebenarnya boleh mengguna terus istilah dari bahasa asing dengan tujuan, ni ada tujuan ya, untuk apa? Untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, dia begini keadaannya. Majoriti masyarakat kita boleh menguasai dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu bahasa utama yang sering digunakan di Malaysia ya. Okey, dengan makna bunyi yang sama sebenarnya dapat mengelakkan pengguna keliru menggunakan perkataan-perkataan yang dipinjam yang diserap. Jadi apabila kita dapat mengelakkan kekeliruan, kita boleh menghasilkan ayat yang baik mengikut konteks kedua-dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, kerana maknanya, pemahamannya sama. Okey. Anda boleh lihatlah dua contoh yang diberikan di bawah. Bunyinya sama tapi ejaannya berbeza ya. Namun demikian, jika kita masukkan dalam ayat berbahasa Melayu, penggunaannya haruslah
ejaannya haruslah dicondongkan ataupun dimiringkan ataupun yang kita kenali sebagai italik. Itu kena jelas ya. Di dalam teks bahasa Melayu mestilah dicondongkan.